Assalamualaikum dan salam Sarawak. Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, Kerajaan Sarawak melaburkan dana awal berjumlah 8 bilion ringgit ke dalam dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pendapatan negeri ini akan disimpan dalam satu dana yang akan dipantau dan diuruskan oleh penjaga dana tersebut berdasarkan prinsip Santiago. Kita telah memberi seed capital 8 bilion ringgit dan ia akan tidak dikacau dalam masa 20 tahun. Melainkan kita menghadapi krisis seperti peperangan dan juga krisis yang memerlukan dana. Tetapi based on normal circumstances, we don't touch the fund for 20 years. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menerima kunjungan daripada penjaga dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Ahad. Kunjungan hormat tersebut diketuai oleh pengerusi Lembaga Penjaga Urus Dana Kekayaan Berdaulat Sarawak, Tan Sri Datuk Sri Panglima Sulong Mat Jerai bersama ahli-ahli lembaga tertinggi yang lain. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah Kerajaan Sarawak akan terus melabur di dalam institusi kewangan negeri tersebut sekiranya mempunyai pendapatan yang lebih pada masa hadapan bagi memastikan kemampanan ekonomi dan simpanan negeri ini. Apa yang kita buat sekarang ialah insya-Allah ekonomi Sarawak akan lebih mantap dan kita akan mempunyai pendapatan yang mungkin berlebihan dan kita laburkan dan simpankan dalam institusi kewangan yang kukuh, dana yang kukuh untuk masa depan anak Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut memberitahu bahawa Sarawak akan menjadi ahli kepada Forum Dana Berdaulat London, iaitu sebuah institusi antarabangsa yang memantau dana-dana berdaulat. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru II Datuk Amar Douglas Ugambas, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Peguam Besar Datuk Safri Ali, Pengerusi Yayasan Tun Jugah Tan Sri Datuk Amar Leonard Linggi Jugah, Pengarah Pemodalan Nasional Berhad Datuk Sudirman Aini dan Ahli Lembaga Penjaga Dana Kekayaan Berdaulat Masa Depan Sarawak Gwen Duli. Gabungan Parti Sarawak GPS telah melancarkan manifesto pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang mengandungi 14 teras selari dengan pembangunan Sarawak sebagai wilayah maju berpendapatan tinggi pada 2030. Ia dilancarkan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan di salah sebuah hotel di Bintulu pada Ahad. Menurut Datuk Amar Wang Tengah, manifesto GPS ini adalah sangat komprehensif, pragmatik dan realistik meliputi pelbagai bidang demi menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat dan membangunkan masa depan kawasan Jepak dan Sarawak. Manifesto ini menggariskan 23 rekod prestasi cemerlang dengan 5 tunggak utama yang kita harus banggakan bersama. Ini antara lain meliputi kejayaan dari segi tuntutan hak Sarawak di bawah MA 63, kejayaan melaksanakan lebih daripada 120 inisiatif strategik yang menguntungkan rakyat, meningkatkan pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan langsung domestik DDI, melaksanakan 9 pakej bantuan khas Sarawak Pusayang BKSS bernilai RM6.7 bilion semasa rakyat terkesan akibat ancaman pandemik COVID-19. Hadir sama Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wang Nasa, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian,
Ketua Bilik Gerakan GPS PRK Dun Jepak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundiutom, Ketua Wanita PBB, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Barisan Kepimpinan GPS serta div-div kenamaan yang lain. Tambah Datuk Amar Wang Tengah, Kestabilan Politik Sarawak di bawah teraju GPS membolehkan kerajaan negeri melaksanakan pelbagai inisiatif baru untuk kesejahteraan rakyat seperti ekonomi hijau dan ekonomi digital. Kita juga berjaya melaksanakan ekonomi digital, ekonomi hijau, circular economy, meneroka tenaga hidrogen dan sebagainya. Ya, sebab kita stabil, sebab kerajaan kita kuat. Salah satu daripada pusat pembangunan dari segi perindustrian ini ialah di kawasan Bintulu ini. Di kawasan Bintulu ini. Dan ini akan memberi peluang pekerjaan, perniagaan, spend off-nya begitu banyak sekali. YAB Premier juga menubuhkan 9 agensi pembangunan wilayah selain daripada BDA dan Rekoda untuk mempercepatkan pembangunan di Sarawak. 14 teras manifesto GPS adalah seperti berikut. Masyarakat Iban di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak diseru agar memberikan sokongan padu kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil PRK Dun Jepak 4 November ini. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayan berkata, mandat besar kepada calon GPS Iskandar Turki akan memastikan penduduk Iban di Jepak tidak ketinggalan dari menikmati pelbagai perancangan pembangunan yang sedang pusat dilaksanakan di Bintulu. Katanya wakil rakyat GPS diyakini akan dapat membantu dalam menjana ekonomi penduduk Iban, terutama dalam memajukan tanah hak adat Bumi Putra NCR sebagai kawasan pertanian. Ini adalah penting sebab apa-apa kemajuan yang dirancang, saya berharap agar Dayak ini tidak ditinggalkan. Ini adalah penting oleh sebab itu saya mengusulkan agar Dayak terutama Iban yang lebih 90 lebih berumah panjang memberi sokongannya padu supaya senang wakil rakyat nanti apabila dia menang, sebab dia garanti menang. Sebab dia akan garanti menang untuk membantu terutamanya kaum Dayak atau Iban di kawasan Dun kawasan Jepak, membantu mereka terutamanya seperti yang saya katakan tadi, terutama dalam ekonomi. Ekonomi adalah penting walaupun terutamanya untuk memajukan tanah. Kalau kita lihat kebanyakan tanah masih belum dibangunkan lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa ditemui pada program Randau Bersama Pemimpin di rumah Joshua Manit, Jalan Bintulu, Tatau pada Ahad. Datuk Seri John Siki yang juga naib Presiden Kanan Parti Rakyat Sarawak PRS menambah mandat kepada GPS juga akan memastikan anak-anak Iban di situ mendapat pendidikan sebaiknya, terutama dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dan sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Keduanya adalah untuk memastikan anak mereka diberi pendidikan yang sebaik-baiknya, terutama pendidikan teknikal. Sebab kalau kita lihat itu TVET, pelajaran TVET, technical, vocational, engineering dan matematik itu saya lihat sangat kurang, terutamanya masyarakat kita di Sarawak. Jadi kita nak lebih ramai lagi terutamanya di kawasan Bintulu, kawasan Jepak. Sebab Jepak adalah kawasan Jepak ini industrial yang sedang membangun. Kalau kita lihat di Jepak, Jepak Jaya sudah di set up, already been set up by the government, and then ada more yang berkudurung, industri Kudurung, begitu juga Semeraju. Untuk rekod, terdapat kira-kira 7,000 pengundi Dayak yang mewakili 35% keseluruhan pengundi di kawasan Dun Jepak.
Kementerian Pelancongan Budaya dan Seni Motek akan mempertingkatkan sektor pelancongan homestay terutamanya di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing berkata usaha itu melibatkan masyarakat kawasan luar bandar di rumah panjang dan juga kampung-kampung. Ujarnya selain mempromosikan program tersebut kepada masyarakat adalah amat penting bagi peserta menekankan aspek kebersihan yang akan menjadi faktor tarikan pelancong. Pelancong memang terutama sekali dia mau ada kawalan kesihatan. Dia orang faham satu virus nyawa boleh bila-bila masa terbang. Boleh ini hari ada, besok kemungkinan masuk kubur. Inilah kita kalau buat homestay paling mustahil kebersihan mesti dijaga. Terutama sekali dalam bilik macam tadi saya punya pengarah kata kemungkinan aircon kita tidak mampu kipas yang ada. Tetapi orang pergi tanah tak kisah. Tapi orang kisah kebersihan. Beliau berkata demikian semasa program Tourism Awareness bersama komuniti di rumah pada Selan Sungai Lalang Tatau pada Ahad. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin dan Adun Engkelili Dr. Jonikel Rayong Nipak. Datuk Seri Tiong yang juga Ahli Parlimen Bintulu menambah Motek turut mengambil inisiatif menganjurkan kursus dan seminar di 3 zon di Sarawak bermula pada tahun hadapan. Saya tahun depan akan minta saya punya Motek Sarawak mestilah menjalankan satu seminar atau kursus di 3 zon. Mungkin di North, South sama Central punya zon kita menjalankan kursus. Lagi bagi siapa-siapa berminat di tempat ataupun rumah panjang ataupun kampung ataupun mana-mana bangsa berminat di mana-mana tempat di Tamangga dia orang boleh daftar dan juga kita akan bagi tahu syarat-syarat mesti ditandatangani dan semua boleh bekerja sama. Pada program yang sama di Rumah Tiut Usit, Sungai Setulan Atas, Jalan Pesisir Bintulu, Kuala Tatau, Datuk Seri Tiong berkata inisiatif menganjurkan program Tourism Awareness bersama komuniti memberi peluang kepada penduduk luar bandar untuk terlibat sama dalam program homestay yang sudah pasti memberi banyak manfaat dari segi sosioekonomi. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas berusaha meningkatkan kesedaran kepentingan pendidikan kepada penduduk luar bandar. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, Datuk Rubiah Wang memberitahu dalam hal ini, Kemas telah menganjurkan pelbagai program di seluruh Sarawak seperti sekolah tadika dan kelas bagi golongan dewasa. Sebagainya. Banyak program-program yang dibawa Kemas yang kita anjurkan di seluruh kawasan. Sebab tujuan kita, samping program itu, kita menceritakan polisi dan dasar kementerian untuk memastikan pembangunan di kawasan luar bandar. Yang pertama, dari sudut orang kata pendidikan, tidak seorang pun boleh terpinggir daripada pembangunan pendidikan. Kalau ada anak-anak kita, sebabnya di bawah kementerian kini itu, kita ada dari sekolah berlari dia kecil sampai ke universiti. Di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kita dari kecil, maksudnya kita ada tadika, lepasnya kita ada MRSM, kita ada kelas-kelas Tibet. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program khidmat masyarakat komuniti sejahtera di Rumah Atan Tuah di Bintulu pada Sabtu. Datuk Rubiah yang juga Ahli Parlimen Kota Samarahan berkata program sebegini mampu memberi ilham kepada masyarakat luar bandar untuk membina kerjaya. Katanya pada masa ini Kerajaan Sarawak menekankan bidang keusahawanan dan TVET bagi mengajar kemahiran industri yang selaras dengan permintaan pasaran.
Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, ingin kami ingatkan masyarakat awam khususnya warga Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.